Selain daripada itu, ada satu yang lebih dahsyat. Mereka cakap mereka ada turun itu padang. Tapi mereka turun padang golf. Turun padang golf. Turun padang golf. Bukan turun padang itu kawasan membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program eksklusif bersama Syaril yang disiarkan khas kepada anda melalui channel Tanah Berdaulat TV. Tuan-tuan dan puan-puan, tak lama lagi Pilihan Raya Negeri PRN akan berlangsung. Banyak pihak ketika ini sedang cuba sedaya upaya untuk memenangi hati pengundi. Begitu juga bakal-bakal YB kita dah mula turun ke bawah berkempen dan sebagainya. Tetapi bagaimanakah untuk menjadi seorang wakil rakyat ataupun yang berhormat, yang betul-betul memberi khidmat kepada masyarakat dengan setulus hati? Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita sangat bertuah untuk tajuk ini. Kami membawa penampilan istimewa seorang wakil rakyat yang berpuluh tahun menghambakan dirinya kepada rakyatnya, pada pengundinya. Seorang wakil rakyat, bekas wakil rakyat yang sangat dikenali di mana-mana. Bukan saja dalam politik, tetapi juga dalam kerja-kerja sosialnya. The one and only Tan Sri Lee Lam Tai. Selamat datang Tan Sri. Terima kasihlah ke program eksklusif bersama Syaril. Kami sangat gembira Tan Sri. Memang orang kata kedatangan Tan Sri ni tepat pada masanya. Kerana negara kini sedang orang kata apa, panas dengan suhu politik di mana pilihan raya negeri akan berlangsung tak lama lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada generasi baru ni yang mungkin tak kenal lah orang-orang baru ataupun adik-adik kita ni, Tan Sri merupakan kelahiran Perak, Tan Sri Ipoh Perak, tetapi menjadi wakil rakyat seawal usia 23 tahun dah menjadi wakil rakyat. 23 tahun adik-adik sekarang buat apa? Tapi Tan Sri pasal umur 23 tahun telah pun menjadi wakil rakyat. Bayangkan pengalaman yang dimiliki. Dan Tan Sri sangat-sangat diingati dengan mesin type Olivetti. Kalau nak tahu cerita lebih lanjut, kita bersama Tan Sri Lee Lam Tai. Tan Sri, mungkin soalan pertama. Ya. Dah lama tak dengar Tan Sri sekarang ni. Apa perkembangan terbaru? Kan dulu selalu juga keluar TV sana sini. Dah lama dah mendiam. Tan Sri memang mendiamkan ke atau macam mana? Silakan Tan Sri. Sebenarnya saya tidak mendiamkan diri. Sebaliknya saya masih aktif lah dalam pelbagai bidang. Terutamanya bidang sosial, bidang keselamatan dan kesihatan, bidang alam sekitar, dan juga termasuk ke bidang haiwan. Haiwan pun ada? Haiwan pun saya minat. Okay. Apa yang berlaku ialah bahawa sungguh pun lah, dari masa ke semasa saya ada mengeluarkan kenyataan media dan sebagainya. Tetapi banyak statement yang tidak dipakai lah oleh itu media. Dan apa yang saya lakukan sekarang ialah bahawa masih ada lah, bukan banyak tapi ada 2-3 surat khabar lah, media yang itu masih memberi sokongan itu kepada saya. Dan saya itu memanglah menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan mesej saya kepada masyarakat, terutamanya lah mengenai isu-isu yang amat dekat dengan hati saya, iaitu aspek berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan, aspek tentang ini khidmat kepada komuniti, aspek berkaitan dengan alam sekitar, perubahan iklim dan itu sebagainya. Kerana saya melihat isu inilah semakin hari semakin ini penting. Okey, itu kita punya intro ataupun mukadimah. Kita akan pergi lebih lanjut dengan topik itu. Sebab apa? Tuan-tuan kena terus stay. Kerana Tan Sri juga akan memperkatakan buku buku mengenai beliau, aura
Lee Lam Tai. Aura Lee Lam Tai. Apa dia yang dimasukkan dengan aura Lee Lam Tai? Sebentar lagi kita akan bercakap lebih lanjut dengan Tan Sri. Baik Tan Sri, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lah Tan Sri. Dia tak boleh tidak bila bercakap pasal Tan Sri Lam Tai adalah penglibatan Tan Sri dalam bidang politik. Macam mana di awal program tadi Tan Sri beritahu Tan Sri mula menjadi wakil rakyat yang berhormat seawal usia 23 tahun. Boleh cerita sikit Tan Sri? Untuk especially young generation yang sedang menonton kita sekarang ni. Ya, minat saya terhadap politik memang bermulalah di bangku sekolah. Bila saya belajar di sebuah sekolah di Ipoh. Dan pada waktu itu apabila saya dalam tingkatan itu 3, saya amat meminatilah perkembangan politik di negara kita. Dan saya itu pernah menulislah surat itu kepada tokoh-tokoh itu politik untuk mendapat tahulah tentang perkembangan. Masa tu umur berapa? Pada waktu itu sekolah lagi? Saya bersekolah di St. Michael's Institution di Ipoh. Maksudnya masa sekolah menengah dah tulis surat kepada tokoh-tokoh? Ya. Okay. Betul. Okay. Dan saya pun ada dapat dah. Ada setengah ada menjawab, ada setengah yang tak menjawab. Tak apa. Tapi ini bagi saya, bagi mereka yang ada menjawab, jadi ia merupakan satu inspirasi itu kepada saya lah, untuk membuktikan bahawa sungguh pun saya seorang anak muda, seorang pelajar, tetapi ada tokoh politik yang mengambil minat saya dan memberi respon yang sesuai kepada apa permintaan yang saya ajukan kepada mereka. Okey, berbalik itu kepada isu mengenai mengapa begitu muda saya sudah menunjukkan minat. Itu adalah kerana bila saya dalam bilik itu darjah, saya amat mementingkan ini penulisan. Dan saya masih ingatlah bahawa pada waktu itulah saya pernah menulis kepada surat khabar. Surat khabar, satu surat khabar yang bernama Eastern Sun. Itu dah lama dah. Okay. Itu dalam tahun 60-an. Saya ada menulis itu mengenai lah itu pandangan saya terhadap perkembangan di negara kita. Dan saya amat gembira bila surat saya disiarkan dalam itu ruangan itu editor, letters to the editor. So itu jadi itulah boleh dianggap sebagai batu loncatan saya lah. Apabila saya telah menamatkan pendidikan saya di tingkatan itu 5, saya sudah mulalah menunjukkan minatlah untuk menubuhkan itu sebuah parti politik di Ipoh. Lepas Form 5 dah mula nak buat parti politik? Ya, betul. Okey. Dan saya rasa amat itu bangga ini kerana itu hasrat saya lah memang dapat direalisasikan apabila pada waktu itulah parti PAP, People's Action Party, ada memberi itu respon. Dan saya masih ingat bahawa saya memainkan peranan yang penting untuk menggembilingkan ini tenaga ini beberapa orang profesional untuk membantu menumbuhkan satu cawangan PAP di Ipoh. Itu sejarah. Akan tapi bila sudah berlaku itu krisis politik antara Singapura dengan Malaysia. Kalau tak silap saya pada tahun 65. Jadilah apabila Singapura lah telah meninggalkan itu Malaysia, jadi partilah yang telah ditubuhkan itu
terpaksa diubah itu namanya. So itu jadi dari PAP telah ditukar kepada DAP. I see. Itu ialah itu sedikit sebanyaklah tentang itu latar belakang. Tan Sri menjadi wakil rakyat tahun bila? First kali. Saya menjadi wakil rakyat pada tahun 69. Di kawasan? Di kawasan Bukit Nanas. Wow. Saya itu masih ingat bahawa pada waktu itu belum tertubuhnya wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur masih dianggap sebagai ibu negeri Selangor. Jadi tahun 69 bila saya dicalonkan oleh itu parti untuk bertanding di kawasan Bukit Nanas. Oh, Bukit Nanas Yang sekarang ni maknanya dah jadi Bukit Bintang lah kan, kawasan Bukit Nanas tu. Betul-betul. Situ wakil rakyat Bukit Nanas. Okey. Alright. Bukit Nanas. So saya dipilih itu sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Bukit Nanas di Selangor. Pada tahun itulah, pada tahun 69, jadi ada satu titik hitam yang berlaku di negara Malaysia, iaitu berkaitan dengan itu kejadian Mei itu 13 Mei 13 69. Dan untuk apabila berlakunya itu darurat itu pada waktu itu, memanglah saya tidak boleh berfungsi, saya tidak boleh aktif, tetapi saya itu ikut undang-undang dan saya bersabar sehingga darurat ditamatkan. Itu baru saya keluar untuk memberikan khidmat itu kepada para pengundi yang telah itu mengundi saya. Dan saya boleh itu menyatakan bahawa itu merupakan satu perjuangan yang saya anggap sebagai amat signifikan ini, kerana saya nak membuktikan kepada para pengundi saya bahawa sungguh pun saya anak itu muda pada umur 23 tahun, tapi saya nak membuktikan bahawa saya boleh berkhidmat, saya boleh menjalankan tugas sebagai seorang adun, dan saya berusahalah sedaya upayalah untuk membantu semua yang memerlukan itu bantuan saya. Okey, kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini untuk berceritakan pengalaman menjadi wakil rakyat dalam usia 23 tahun ketika 13 Mei 1969. Kita kembali selepas ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali semula. Tadi hampir 15 minit, sekejap je masa berlalu. Kita bersama dengan first part dengan Tan Sri Lilang Tai, seorang tokoh masyarakat, seorang ahli politik yang cukup lama, yang banyak menyumbang terhadap kemajuan negara. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi Tan Sri bagi tahu kita, beliau mula menjadi wakil rakyat pada usia 23 tahun. Di waktu negara sedang berhadapan dengan titik hitam, iaitu tragedi 13 Mei 1969. Tak cukup dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kawasan Tan Sri pula adalah Bukit Nanas. Ketika itu dia panggil Bukit Nanas, maknanya di tengah-tengah Kuala Lumpur ni. Bayangkan menjadi wakil rakyat pada usia 23 di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ketika 13 Mei 1969, ketika suhu perkauman ni sedang hangat, yang Melayu-Melayunya, Cina-Cinanya, India-Indianya
Bayangkan kalau tuan-tuan berada menjadi wakil rakyat ketika itu, sudah tentu ia memeningkan kepala. Jadi saya nak tanya Tan Sri. Tan Sri sangat muda ketika itu, semua tengah bergaduh-gaduh ni. Jadi macam mana agaknya Tan Sri menjalankan tugas untuk mengembalikan kepercayaan pengundi pada Tan Sri dan seterusnya mewujudkan keamanan di tempat Tan Sri? Yang paling utama bagi saya ialah mengenai sikap pendirian saya terhadap apa-apa isu yang dialami oleh itu rakyat. Saya banyak berpegang itu kepada itu prinsip kesederhanaan. Kerana saya berpendapat bahawa di sebuah masyarakat majmuk, di sebuah negara berbilang bangsa seperti Malaysia, sesiapa yang nak menjadi seorang pemimpin, dia mesti pegang teguh itu kepada prinsip kesederhanaan. Ini kerana saya itu rasa di sebuah negara seperti itu, Malaysia, kita memang tidak boleh menggunakan apa-apa cara yang dianggap sebagai itu melampau. Sama ada dalam bidang politik ataupun dalam itu bidang kaum ataupun itu agama dan itu sebagainya. So dengan sikap kesederhanaan ini, saya dapat membina satu hubungan yang baik dengan itu masyarakat yang terdiri dari berbagai kaum. Saya masih ingat bahawa tugas utama apabila saya dah keluar dari masalah darurat itu pada masa itu ialah bahawa saya melakukan lawatan saya ke pelbagai tempat dalam kawasan Bukit Nanas, di mana saya ambil kesempatan untuk bermesra dengan itu masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, dan saya juga nak membuktikan kepada itu mereka sungguh pun saya orang itu muda, akan tapi saya nak tunjukkan kepada itu mereka bahawa saya ada iltizam untuk melakukan yang terbaik dalam itu kawasan saya. Dan itu salah satu yang saya buat ialah bahawa saya memilih itu pasangan kehidupan saya. Apa itu pasangan kehidupan saya ialah Messine type Olivetti. Dengan itu pasangan itu jadi saya bolehlah membuat lawatan ke kawasan saya. Kalau siapa nak berjumpa saya, ada masalah, saya boleh membantu, boleh menaik surat bagi mereka, surat ni sokong saya bagi. Kalau ada apa borang-borang mereka nak saya isikan, saya boleh membantu masuk dalam itu Messine type, siap type. So itu Messine type saya anggap itu sebagai pasangan itu hidup saya. Pasangan hidup itu selama kalau tak silap saya, selama itu lebih kurang 20 tahun. Itu sehingga apabila ada satu hari bila saya masuk itu kedai nak membeli itu ribbon. Saya diberitahu bahawa mereka tak jual lagi, dan jawapan yang saya dapat ialah mereka anggap yang berhormat itu sudah ketinggalan zaman. Masih guna typewriter. So itu yang saya anggap itu sebagai satu perubahan bagi saya. Okey, yang ketiga saya rasa sangat penting ialah bahawa sebagai seorang wakil rakyat, you mesti nak menunjukkan keikhlasan dan komitmen untuk berkhidmat. Ini sesuatu yang kita tidak boleh berkompromi. Kalau bagi saya, kalau nak menjadi seorang wakil rakyat yang boleh menjadi itu teladan, yang paling pentingnya bahawa dia mesti ikhlas. Sikap ikhlas, jujur, bersedia untuk membuat pengorbanan, bersedia untuk berkhidmat walaupun apa cabaran yang dihadapi,
Dan yang akhir ini ialah aspek tentang integriti. Integriti saya sebenarnya, bagi saya integriti itu saya sudah mempelajari, bukan sahaja di sekolah tapi bila saya di rumah, bila ibu bapa yang bantu membesarkan saya, mereka senantiasa ingatkan saya berkaitan dengan keikhlasan dan juga integriti. So yang inilah saya rasa ada banyak membantu saya untuk menjadi seorang wakil rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, Tan Sri tadi sebut pasal mesin Olivetti. Kerana ketika itu belum ada laptop apa segalanya, belum ada handphone dan segalanya, Tan Sri ke mana-mana dia membawa mesin type. Dia juga membawa borang-borang dalam kereta dia. Dia juga membawa segala peralatan alat tulis, di mana saya difahamkan Tan Sri letak semua dalam kereta, bonet kereta. Jadi siapa-siapa yang nak merayu, nak buat surat rayuan ke apa ke, Tan Sri terus keluar type kat situ juga. Bayangkan, betulnya dedikasinya, tak perlu dia orang datang ofis, Tan Sri pergi kepada rakyat ya. Ya. Dan saya juga nak ini tambah di sini bahawa memang saya tidak berkemampuan untuk menyewa sebuah ini pejabat. So apa yang saya buat ialah sebagai modus operandi saya ialah untuk menggunakan itu warung-warung, itu kedai kopi, pasar misalnya, di mana ini peniaga lah apabila mereka mendengar bahawa saya akan membuat lawatan, mereka akan menyediakan itu meja, kerusi ini untuk saya. So itu jadilah ini saya rasa yang saya tahulah tidak ada seorang itu wakil rakyat yang menjejak lah apa yang saya itu lakukan. Sebab tadi saya ada kata bahawa saya memang dengan allowance yang saya itu dapat allowance yang kecil, itu dari Dewan Undangan Negeri, memang saya tak mampu. So tapi masalah ini saya dapat atasi dengan kerjasama yang begitu hangat yang diberikan oleh ini peniaga, oleh ini penyokong saya, pengundi saya. Mereka menyediakan segala-galanya. Kalau itu misalnya saya nak itu meja, mereka bagi meja. Kalau saya nak itu kerusi, mereka bagi. Kalau saya nak itu cawan, mereka bagi cawan. Kalau saya nak minum apa, mereka itu sediakan. Ini sebab apa? Sebab itu mereka pun itu rasalah gembira ini kerana bila saya ada di itu kedai kopi, memanglah ada ramai orang yang masuk itu kedai kopi untuk mencari saya lah. Dan apabila terlalu ramai itu masuk, jadi bisnes itu mereka pun akan itu meningkat. So itu ada dianggap sebagai advantage. Tan Sri, satu perkara yang menarik Tan Sri, ketika tahun 70-an di waktu Tan Sri jadi wakil rakyat, ketika itu Kuala Lumpur syarat dengan setinggan. Ya, betul. Dan bagaimana Tan Sri boleh mengekalkan hubungan baik dengan pihak PBT, dalam hal ni DBKL. Tahulah orang setinggan dengan PBT ni memang bergaduh 24 jam. Tetapi Tan Sri tidak pernah dilihat bergaduh dengan petugas awam, pejabat awam lah istilahnya. Dan Tan Sri juga tidak dilihat sebagai melakukan provokasi. Maksudnya hubungan wakil rakyat dengan penjawat awam tu murni. Maknanya orang di BKL pun senang hati dengan wakil rakyat. Ini jarang berlaku Tan Sri sekarang ni. Selalu kita tengok wakil rakyat ni hentam PBT hentam wakil rakyat. Apa rahsia dia Tan Sri? Ini seperti mana yang tadi saya ada menyatakan bahawa ini banyak bergantung kepada itu sikap ini seseorang. Apabila saya mula menjadi ini adun, saya memang sedar tentang betapa pentingnya bahawa sebagai wakil rakyat saya mesti berusaha sama dengan penjawat awam, dengan kaki tangan kerajaan, bagi objektif atau tujuan untuk memberi khidmat yang terbaik kepada pengundi ataupun itu rakyat. Jadi dengan kesedaran itu,
maka pendekatan yang diambil oleh saya ialah untuk berkawan, bermesra dengan kaki tangan tu kerajaan dan bukan berkonfrontasi dengan mereka. Itu jadilah dengan sikap itu, dengan pendirian itu, jadi saya dapat meyakinkan ramai ini penjawat awam bahawa mereka bersedialah untuk membantu saya. Ini kerana apa? Ini kerana saya tidak mempolitikkan isu, tetapi saya gunakan hubungan yang rapat itu untuk membantu rakyat. Ini sangat-sangat penting. Sebab saya tengok ada setengah itu ahli politik, mereka ini suka mempolitikkan isu. Ada yang jugalah memainkan itu sentimen dan itu sebagainya. Tetapi bagi saya matlamat sangat penting, dan matlamat itu ialah kita nak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. So jadi kalau dengan menggunakan pendekatan saya yang ada kemesraan, yang ada semangat bekerjasama antara wakil rakyat, antara saya dengan kaki tangan kerajaan, saya rasa itu yang terbaik. Nak bergaduh apa kan? Itu sehingga saya itu masih ingat mulai tahun 69 sehingga tahun 90 bila saya berundur dari arena politik lah, saya adakan kerjasama yang amat baik dengan semua Datuk Bandar Kuala Lumpur. Dan itu memanglah saya tidak bergaduh dengan sesiapa. Ini seperti mana yang tadi saya menyatakan bahawa tujuan saya, matlamat saya ialah untuk membantu itu rakyat. Dan yang penting juga ialah bahawa itu mereka tahu, kaki tangan kerajaan tahu bahawa bila mereka membantu saya tidak ambil kesempatan itu untuk itu meraih ini undi dan itu sebagainya. Saya cuma nak ada satu masalah, saya membantu menyelesaikan dengan kerjasama dan terpulanglah kepada para pengundi sama ada mereka nak undi saya atau tidak, terpulang kepada mereka. Tan Sri jadi wakil rakyat selama berapa penggal? Saya menyandang jawatan adun untuk 2 itu penggal. Okey. Dan ahli parlimen 4 penggal. Kesemuanya 6 penggal. 6 penggal. Kalau 1 penggal 5 tahun kita baca, 30 tahun jadi wakil rakyat. Secara umum generalnya setiap kali pilihan raya berapa majoriti undi Tan Sri dapat? Saya itu masih ingat setiap kali mulai tahun 74 bila saya bertanding di parlimen, tahun 78, tahun 82, dan tahun itu 80 itu 6. Setiap kali saya bertanding, majoriti undi yang saya memperoleh memang itu meningkat. Yang saya itu ingat kali pertama bila saya bertanding di kawasan parlimen, saya dapat majoriti lebih kurang 6-7 ribu. Yang pertama. Tapi bila saya sampai tahun 86, majoriti saya melebihi 30 ribu. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, majoriti 30 ribu. Itu rahsianya ialah bahawa saya dapat sokongan daripada semua kaum. Ini yang sangat-sangat penting. Kalau saya bergantung kepada satu kaum saja, saya memang tidak dapat majoriti yang begitu besar. So jadi saya itu rasa bahawa apa yang saya dapat membuktikan itu memang berbaloi untuk membuktikan bahawa saya seorang Malaysia. Saya tidak main politik perkauman. Yang saya nak berkhidmat ialah berkhidmat untuk semua kaum. Luar biasa. Bukan satu kaum itu saja. Baik, kita kembali selepas ini. Kita berehat sebentar.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali lagi bersama Tan Sri Lamtai. Satu perbincangan yang sangat menarik saya rasa. Tan Sri, inilah kita masuklah topik ke pilihan raya negeri tak lama lagi ni. Kita tengok memang betul zaman berubah, zaman tak sama kan, tetapi cara tu tidak bermakna zaman berubah, cara pun kena berubah, Tan Sri. Maksud saya dalam hal ni, Tan Sri tengoklah, ini secara general, tak kisahlah parti mana-mana. Apa kesilapan besar yang sering dilakukan oleh para calon yang nak bertanding? Apa selalu Tan Sri tengok, you cannot do like this. Kita pun telah melalui lah. Kalau tak salah 14 itu pilihan raya. Ini termasuk parlimen dan juga Dewan dan Negeri. Satu rungutan yang senantiasa lah disampaikan itu kepada saya ialah bahawa pada waktu kempen ini pilihan raya, calon-calon yang bertanding itu mereka turun di padang, mereka buat ada yang itu melakukan itu lawatan ke tiap-tiap itu pintu lah untuk ini kutuk pintu minta support dan untuk sokongan dan itu sebagainya. Itu boleh saya itu katakan ini perkara yang lazim lah. Ini berlaku lah. Business as usual lah. Tapi saya rasa yang paling itu penting lah, rungutan yang disampaikan kepada saya ialah bahawa selepas itu pilihan raya, mereka itu rasa sangat susah nak menghubungi wakil rakyat yang mereka telah memilih. Ini ialah salah satu isu yang saya itu rasa sungguh pun banyak pilihan raya sudah itu lalui, tapi sehingga hari ini isu ini belum itu selesai. Saya nak cakap dengan itu terus terang, setakat hari inilah ingin Syaril, setakat hari ini masih ada rakyat yang menghubungi saya, minta saya bantu ini kerakyatan, memohon itu kerakyatan, memohon itu lesen, memohon rumah. So saya pun bertanya mereka, saya say, hey my brother, saya cakap, saya sudah bersara, bukan baru, saya sudah bersara dari politik, dari menjadi seorang itu wakil rakyat melebihi 30 tahun. Itu mengapa you masih nak itu mencari saya? Dia cakap, jadi Lamtai, dia cakap, ini sorry lah, dia cakap, sebab susahlah nak itu cari seorang wakil rakyat yang begitu committed untuk berkhidmat selepas itu pilihan raya. Sebelum ini pilihan raya mereka bolehlah buat macam-macam itu janjilah bulan bintang dan itu sebagainya. Tapi lepas itu ialah ujian terbesar kepada semua itu wakil rakyat. Sama ada mereka akan menunaikan janji-janji yang mereka buat sewaktu kempen itu pilihan raya. Itu saya anggap yang isu yang pokok, isu yang amat itu penting. Sama ada dia boleh berprestasi, itu sama ada dia bersedia untuk membantu pada bila-bila itu masa. Ada setengah itu wakil rakyat yang menyatakan, tak apalah, you boleh cari setiausaha politik saya, boleh, saya ada ini pegawai khas lah, pegawai khas, saya ada banyak staff begini. Tapi ada rakyat yang cakap, kita tidak memilih mereka, kita memilih anda. Kita memilih anda. Bila ada masalah kita nak jumpa. Bukan pegawai khas. Bukan pegawai khas. Wakil rakyat ini. So saya rasa dalam hal-hal inilah, saya tidak boleh menyatakan semua. Memang saya rasa ada peratusan itu kecil, itu wakil rakyat yang ada tunaikan itu janji. Itu bukan semua. Saya nak menjelaskan di sini. Kerana kalau saya cakap semua, saya rasa itu tak betul lah. Ada juga wakil rakyat ini sekarang yang saya tahu lah, memang mereka ada buat ini kerja. Tapi majority, kebanyakan memang susah nak mencari itu mereka membantu selepas itu pilihan raya. Itu saya rasa sesuatu yang mesti ada perubahan. Ini yang suka dilihat mewah ni, Tan Sri, kereta besar, masuk kampung apa semua tu. Ada yang ada yang lebih itu seolah-olah jawatan wakil rakyat ni untuk mencari kekayaan. Kekayaan. Tapi itu
selain daripada itu ada satu yang lebih dahsyat. Mereka cakap mereka ada turun itu padang. Tapi mereka turun padang golf. Turun padang golf. Turun padang golf, bukan turun padang itu kawasan membantu. So saya harap bahawa ini ialah apa yang saya sifatkan sebagai kelemahan. Yang perlu diperbetulkan oleh setiap orang yang berhasrat untuk menjadi seorang ahli politik, terutamanya sebagai seorang wakil rakyat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini Tan Sri Lamtai telah menghasilkan sebuah buku yang berjudul Aura Lee Lamtai. Kamera kalau boleh fokus sekejap. Aura Lee Lamtai. Saya tengok ni tebal buku ni. Lebih kurang 300 muka surat ni. Mengandungi perjalanan karier Tan Sri daripada seawal sekolah lagi sampailah zaman mesin type Olivetti-nya, dan sekarang ni zaman laptop, zaman dah canggih, sekarang ni hinggalah terlibat dalam dunia korporat dan sebagainya. Baik, Tan Sri boleh cerita sedikit tentang buku ini, Tan Sri? So saya ada memikirkan bahawa adalah itu perlu itu bagi saya untuk mengeluarkan satu buku biografi yang akan mengisahkan kehidupan saya. Itu sejak saya itu kecil, itu sehingga itu hari ini. Dan apa yang saya rasa lebih penting ialah bahawa melalui buku ini saya berharaplah bahawa buku ini boleh menjadilah sumber rujukan dan inspirasi kepada anak-anak muda di negara kita. Apabila ada sesiapa yang berminat ataupun ingin bercimpung dalam arena politik, saya rasa buku ini adalah penting oleh kerana yang pertama, saya akan menceritakan dari peringkat permulaan, iaitu perjalanan saya dari sebuah kampung di Menggelambu, Perak, sehingga saya bertapak di Kuala Lumpur, mula berkhidmat di dalam sebuah kesatuan sekerja dan kemudian bertanding dalam itu pilihan raya dan dapat dipilih sebagai itu wakil rakyat. Dan dari tahun 69 sehingga tahun 90 saya juga ada buat ini tulisan mengenai pelbagai pengalaman saya tentang apakah itu peranan sebagai seorang wakil rakyat, apa yang dianggap sebagai tanggungjawab itu wakil rakyat, dan bagaimana seorang wakil rakyat dapat menunaikan tanggungjawabnya. Yang kedua ialah dalam buku itu saya ada itu mengisahkan penlibatan saya dalam pelbagai program-program kemasyarakatan, iaitu selepas saya telah berundur dari arena politik pada tahun 90, tetapi yang paling penting saya nak tegaskan di sini iaitu sungguh pun saya telah meninggalkan arena politik, tapi saya tidak meninggalkan rakyat dan negara. Baik, last but not least, untuk calon-calon PRN, sedikit untuk mereka, Tan Sri, kalau dia orang tengah tengok ni, apa nasihat? Ya, ini bagi saya lah, memang bagi mereka yang itu telah membuat keputusan untuk menjadi calon di itu pilihan raya dan telah dipilih lah oleh parti itu masing-masing, itu memang adalah hak itu mereka, itu sebagai warga Malaysia, mereka nak diberikan peluang lah untuk menjadi seorang wakil rakyat. Tetapi saya juga berharaplah bahawa mereka juga akan sedar tentang tanggungjawab itu mereka yang amat berat apabila mereka telah dipilih oleh para pengundi mereka. Itu ialah bahawa bagaimana boleh menjadi seorang wakil rakyat yang betul-betul berjiwa rakyat. Ini yang penting, berjiwa itu rakyat, senantiasa berdamping diri dengan itu rakyat. Bersedia untuk membuat pelbagai pengorbanan dan bersedia untuk bersama dengan rakyat apabila rakyat menghadapi kesusahan dan itu sebagainya. So itu ialah
Itu harapan saya bahawa saya ini ucapkanlah selamat berjaya kepada semua itu calon. Tetapi seperti mana yang tadi saya telah menegaskan, cabaran yang amat penting ialah selepas sudah dipilih itu wakil rakyat, apakah peranan yang dapat dimainkan supaya rakyat tidak akan itu rasa bahawa mereka telah dikhianati. Baik, itulah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Tan Sri Lamtai. Bertemu kita sekali lagi pada episod akan datang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.